Jom tanya Ustaz. Kembali dalam segmen Tanya Ustaz dibawakan oleh Wellbest bersama dengan Ustaz Haji Razali. So guys, untuk hari itu kita nak ajukan soalan kepada Ustaz berkenaan dengan mimpi. So Ustaz, bermimpi adakah ianya satu perkara yang elok ataupun bagus? Sebab ada orang madah mimpi yang mainan syaitan. Yes. Mainan tidur betul. aja kata orang. Ada juga ada petanda-petanda dalam mimpi tu kadang-kadang bila kita kena patok ular Oh. atau yang terjadi. Boleh percaya kan benda-benda macam ni Ustaz? Okey, mimpi Bismillahirrahmanirrahim. Bila disebut tentang mimpi dalam agama kita tu ada 3 benda yang boleh kita terima. Wahyu, istikharah dan mimpi. Tapi mimpi tu perlu diberi penjelasan. Bukanlah semua mimpi ya kita gunakan sebagai hujah. Kita kena ingat hanya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je tak boleh dijadikan hukum hakam. Maksud Nabi tu mimpi akan sekian-sekian amalan, boleh. Kena tu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak dapat jadikan mimpi sebagai satu pegangan. Itu nak disebutlah. Saya sebut dulu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyebut sesungguhnya mimpi itu mempunyai 3 jenis. Mimpi yang baik merupakan berita gembira datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi yang buruk dan membawa kesedihan adalah daripada syaitan. Dan mimpi yang disebabkan oleh apa yang berlaku ke atas seseorang itu, jika sekiranya sesiapa dia kalau kamu bermimpi sesuatu yang buruk, hendaklah dia berdiri dan menjadikan salat sunat serta janganlah dia memberitahu mimpinya itu kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim nombor 2263. Jadi dalam hadis itu disebut 3 benda. Mimpi yang baik, mimpi yang buruk, mimpi disebabkan adat bagi seseorang. Jadi secara umumnya kita boleh katakan mimpi itu sebagai permainan tidur. Mimpi itu sebagai satu peringatan, satu berita gembira. Yang 3 benda itu kena ingat. Berita gembira, peringatan atau mainan tidur. Kadang-kadang seperti yang saya sebut tadi, biasa kita malamnya sebelum tidur kita mula benda-benda yang biasaan, akhirnya boleh masuk dalam mimpi. Okey, tetapi kena ingat ada satu hadis imadah, kalau kita bermimpi sesuatu yang buruk, bangun ludahlah ke sebelah kiri, pun hadis riwayat Bukhari. Jadi benda-benda yang bagus, jangan cerita dengan orang. Okey, dan itu yang selalu kita kena ingatkanlah. Terdapat kita madah bila kita mimpi sesuatu yang memberi satu perkara macam hukum contohnya, ataupun ada orang mendakwa yang bermimpi jumpa seseorang dan yang dapat amalan-amalan sekian, makanya pun mula menyebarkan. Itu perkara yang perlu dielakkan. Yang tu yang selalu ngembak kepada jangan sesatlah selalu mimpi madah. Tadi aku jumpa dengan seorang tu yang macam Nabi katanya. Tapi kena faham Nabi tu macam ni, kena tahu betulkah Nabi yang seperti mana yang disebut dalam hadis sahih. Tu mimpi punya berjanggut, punya tu Nabi kali nak satu hati bukan. Jadi benda tu perlu dijelaskan juga. Jadi ada boleh kita kata mimpi tu yang lebih kepada peringatan untuk diri impun, lebih kepada berita gembira kepada impun. Si perlulah kerana suatu mimpi yang kita mula benda nak pelik-pelik. Benda tu dalam masyarakat kita kena jelaskan dengan sejelas-jelasnya agar jangan menjadikan mimpi itu sebagai satu hukum syariat baru. Syariat telah pun tamat, meninggal Nabi, maka sempurna syariat kita. Tak ada lagi syariat baru yang datang walaupun daripada orang yang tahu yang alim kah, yang apa semua saya dah yang saya akan jadi macam ya. Okay. So Ustaz nak tanya sikit soalan yang maybe agak sensitif sikit Ustaz. Okay. Jadi kami nak tanya berkenaan dengan mimpi basah. Apa yang menjadi punca kepada mimpi basah? Sebab kami difahamkan bahawa bila nemiak umur 12, 13, ia adalah detik-detik sidat nemiak tu akan mengalami mimpi basah Ustaz. Adakah ia satu petanda yang menandakan orang tu dah bujangkah, dah? Selalunya orang tua pada jamnya Ustaz. Bagus. Ya kita bila sebut mimpi basah tu, kita akan letakkan sebagai satu kayu ukur orang tu dah balik. Tapi bukan wajib mimpi basah tu. Sehingga kan ada bilangan anak-anak muda yang kecil yang baru nak angkat bujang tu, bilanya si mimpi naknya cuba mencari jalan supaya dapat mimpi macam mana juga. Cari jalan bila dia tak gini. Dia kena tu macam dia kena tu memahami kita dah pas info macam
macam 20 tahun, 30 tahun dulu mari. Jadi sama. Jadi bila kawan tu bercerita pengalaman mimpi yang indah, yang best tu, jadi orang tu mau juga. Jadi mendatangkan satu perilaku ataupun tindakan-tindakan yang bagus yang akhirnya hanyakan mimpi juga, tapi ia bukan bermaksud mimpi yang basah tu mesti untuk kita tu balik. Bukan mesti. Si adalah fahaman macam ni lah. Kefahaman orang kita tu secara umumnya macam ya. Cuma jangan kita dah kau dah mimpi belum? Kau belum mimpi belum balik. Tahu tu. Belum balik tahu. Lalu diklaim je tu ya. Ya, dibingung ambil tu Ustaz. Hari-hari. Kau belum mimpi. Oh, belum. Ha? Kau belum dah. Hari-hari mimpi basah. Yang tu over je lah Ustaz. Ya, lain gila ya. Ustaz. Aku basah lain. Okeylah, lepas tu kita akan kembali lagi bersama dengan Ustaz Haji Razali. Jom Tanya Ustaz. Dengarkan je Antap Breakfast setiap hari Khamis jam 9 pagi bersama Ustaz Haji Razali.